jika semalam ahli-ahli Parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong, yang mana disahkan 114 ahli Parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara bagi menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hari ini, 6 Raja-Raja Melayu selesai menghadiri pertemuan khas bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan juga hari ini kita mengetahui bahawa selaras dengan perkara 40/2/A dan juga perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda telah berkenan melantik Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Dan apa yang akan berlangsung esok adalah proses seterusnya, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan pada Sabtu pada pukul 2.30 petang di Istana Negara. Sekalung tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pastinya perkara ini kita nak melihat kepada banyak perbincangan lanjut selepas kita mengetahui siapa yang mengisi nombor 9 berkenaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rentetan itu kita nak melihat juga kepada perkembangan terutamanya dalam pemulihan negara pasca COVID-19 dan juga bagaimana dalam memacu ekonomi dan juga pemulihan ekonomi yang lebih stabil selepas ini. Dan pastinya turut menjadi tumpuan adalah proses istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang akan berlangsung esok pada pukul 2.30 petang di Istana Negara. Dan selepas itu pastinya barisan kabinet untuk kita mengetahui siapa yang akan bersama-sama dengan Datuk Seri Ismail Sabri untuk kita melihat kepada kepimpinan baharu Malaysia sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi perbincangan ini kita bawakan dengan lebih lanjut untuk skopnya yang mungkin berbeza daripada apa yang kita bawakan sejak pagi tadi. Sebab waktu ini kita telah mengetahui siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi saya nak terus sahaja bersama dengan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, Pakar Perlembagaan Universiti Malaysia Pahang UMP. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali Datuk, kita telah mengetahui bahawa Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Selaras dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan, pelantikan menerusi perlembagaan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai majoriti yang cukup daripada 114 ahli Dewan Rakyat. Bagaimana Datuk melihat kepada perjalanan, perkembangan dan juga pengumuman hari ini, terutamanya apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, Datuk? Ya, jadi kita alhamdulillah sudah dapat kepastian siapakah Perdana Menteri baharu kita yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Teragung setelah berlaku satu proses yang agak mendebarkan jugalah bagi pihak-pihak ahli Dewan Rakyat. Kerana seperti mana yang kita ketahui, bagi maksud pelantikan seorang Perdana Menteri, Seri Paduka Baginda boleh melantik mana-mana ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda yang mungkin mempunyai undi majoriti atau kepercayaan majoriti. Sebenarnya tidak disyaratkan kepastian, tapi sekadar mungkin. Kerana kepercayaan majoriti itu perlu dibuktikan selepas seorang itu dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat dari aspek pelantikan ini, nombor satu, dia selaras nampak seorang yang mendahului mendapat majoriti 114 ahli Dewan Rakyat. Namun begitu, kalau dilihat daripada jumlah ini bukanlah satu jumlah yang besar, dan saya percaya Perdana Menteri perlu mengambil kira nasihat dan juga hasrat pandangan Seri Paduka Baginda Yang Teragung bersama-sama dengan timbalan Yang di-Pertuan Agong, iaitu Tuanku Sultan Perak, supaya yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Kerana dalam keadaan sekarang ini, majoriti agak tipis dan kepercayaan bukan sahaja terletak pada batang tubuh Perdana Menteri,
Tetapi bagaimana Perdana Menteri mengisi ahli jemaah menteri beliau. Ini juga penting. Jika sekiranya sokongan yang diberikan kepada Perdana Menteri tidak bersyarat, solid, insya-Allah jika sekiranya dilanda badai sekali mana pun, Perdana Menteri akan kukuh, boleh mengharungi tempoh ujian undi kepercayaan. Sebab saya tahu dalam bulan 9 nanti akan berlaku usul untuk mengukaikan ordinans, pembentangan belanjawan dan sebagainya. Justru amat penting sekali lah Perdana Menteri perlu bentuk sebuah kabinet yang kuat untuk menasihati beliau, dan juga dari sudut ahli Dewan Rakyat yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, berilah kepercayaan, berilah sokongan tanpa syarat. Kerana rakyat mahukan sebuah Dewan Menteri yang kukuh, yang padu untuk meneruskan agenda yang sebelum ini telah dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangani isu COVID, kesihatan rakyat, ekonomi dan sebagainya. Datuk, Seri Paduka Baginda ada menzahirkan harapan agar dengan pelantikan Perdana Menteri baharu ini kemelut politik dapat diakhiri dengan segera dan semua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat bersatu hati, dan juga selepas ini kita akan dapat menyaksikan seperti yang dititahkan oleh Tuanku bahawa keabsahan dan juga undi percaya perlu dilakukan ataupun dilaksanakan di Dewan Rakyat. Adakah ini waktu dan jajaran yang penting untuk melihat kepada kebersatuan ahli-ahli politik di Dewan Rakyat ini, Datuk? Ya, saya percaya. Ini satu titah yang bijaksana. Dalam keadaan negara kita gawat, kita lihat angka harian masih lagi sekitar 20,000 kes COVID. Dan apabila perkara ini dibawa pada Dewan Rakyat, jika sekiranya ahli Dewan Rakyat masih lagi tidak bersatu padu, khususnya di pihak kerajaan, maka jangan terkejut jika sekiranya Seri Paduka Baginda terpaksa mengambil pendekatan untuk mengisytiharkan darurat ataupun membubarkan parlimen terlebih dahulu jika sekiranya Perdana Menteri tewas dalam undi kepercayaan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, maka pertama, sebuah jemaah menteri yang diterima oleh penyokong-penyokong Perdana Menteri mesti ada. Berilah sokongan kepada Perdana Menteri agar Perdana Menteri selesa untuk bentuk kabinet yang terbaik, yang mampu bertugas untuk rakyat sehinggalah mandat diberikan kepada rakyat untuk memilih semula. Itu yang pada pandangan saya begitu penting sekali untuk kita pastikan. Jika keadaan tidak dapat dibentuk juga, saya melihat, saya mendengar tuntutan, permohonan, memorandum daripada NGO yang menuntut supaya adanya bukan sahaja kabinet, tapi ada satu majlis perundingan terdiri pakar-pakar untuk bantu kerajaan menangani isu-isu semasa. Barangkali ini juga boleh diberi perhatian oleh Perdana Menteri baru kita. Datuk, seketika nanti saya nak bawakan Datuk dan juga nak bertanyakan berkaitan dengan personaliti Datuk Seri Ismail Sabri, bagaimana dia nak mengemudi contohnya dalam keadaan situasi pandemik dan COVID-19 dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, kita nak bersama dulu dengan rakan wartawan kita Ridauddin Daud yang berada di Istana Negara. Saya percaya daripada pagi tadi, dan mungkin ini waktunya tumpuan akhir di Istana Negara untuk hari ini, sebab esok mungkin akan kembali ke sana untuk kita melihat kepada angkat sumpah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ridauddin, kalau sudah bersedia, teruskan dengan laporan, Ridauddin. Baik, terima kasih Ehsan. Ya Ehsan, saya berada di sini sejak dari pagi tadi hampir ke tengah hari sampailah pada waktu ini, dan cuaca juga sebenarnya daripada petang tadi jam 2 petang sehinggalah sekarang nampaknya hujan masih lagi membasahi bumi di Istana Negara ini, dan saya fikir di seluruh Lebah Kelang juga. Namun sebenarnya apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara baru saja sebentar tadi sebenarnya sedikit sebanyak melegakan banyak pihak, kerana kita tahu
kemelut politik yang berlaku di Malaysia sejak beberapa bulan lepas dan kemuncaknya boleh kita lihat dalam beberapa minggu lepas sehingga adanya ahli parlimen yang dititahkan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara dan hari ini berlangsungnya mesyuarat khas antara Raja-Raja Melayu dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk melantik ahli parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, ia sedikit sebanyak melegakan banyak pihak kerana akhirnya kita menemui titik noktah terhadap kemelut yang berlaku sejak beberapa hari lepas yang sebenarnya menyesakkan ramai orang sebenarnya. Dan menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin, keputusan itu ditetapkan Seri Paduka Baginda selepas Ismail Sabri menerima sokongan majoriti yang mencukupi iaitu seramai 114 ahli Dewan Rakyat. Susulan itu, Seri Paduka Baginda telah berkenan menerima 114 ahli Dewan Rakyat semalam, 19 Ogos 2021 untuk mengesahkan kepercayaan mereka terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi, difahamkan esok akan berlangsungnya upacara akad sumpah dan pastinya Esra Awani akan membawakan laporan langsung dari semasa ke semasa. Namun, apa yang ingin saya katakan adalah bagaimana kehadapannya Ehsan, kerana kita tahu apabila berlakunya pelantikan Perdana Menteri esok, angkat sumpah dan sebagainya, pastinya akan ada pembentukan kabinet dan sebagainya, menteri untuk menguruskan perkara-perkara yang melibatkan COVID-19 dan sebenarnya. Namun saya sempat juga melihat sosial media seperti tadi ramai mengucapkan tahniah dan ramai juga yang mengharapkan supaya apa saja yang berlaku di Malaysia sekarang ini, baik dari segi COVID-19, dari segi ekonomi yang sebenarnya membuatkan ramai terjejas, dapat diselesaikan dengan segera. Dan kalau dilihat pada angka hari ini melebihi 23,000 kes, sebenarnya angka itu sangat membimbangkan dan diharapkan kepimpinan baharu diketuai oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mampu melakukan tugas sebaik mungkin untuk memastikan, kalau tidak pun kita menang secara mendadak, mungkin kita dapat memastikan untuk menurunkan kes dan sekaligus membuatkan rakyat berasa selamat dan kita dapat memerangi pandemik COVID-19 itu perlahan demi perlahan, namun yang pasti kita dapat untuk terus menang dengan COVID-19 ni, Ehsan. Baik, terima kasih Ridaudin Daud, masih lagi berpayung di Istana Negara dan tugasnya pasti akan disambung lagi esok untuk kita melihat kepada perkembangan seterusnya. Terima kasih Ridaudin Daud dan ketika ini saya masih lagi bersama-sama dengan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin yang merupakan pakar perlembagaan Universiti Malaysia Pahang UMP. Datuk Seri Ismail Sabri ketika sebelum ini juga berada dalam kabinet dan juga beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan pastinya kelangsungan itu dapat diteruskan dengan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Bagaimana Datuk melihat kepada kelangsungan yang akan dibawa oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam memimpin negara ketika kita masih lagi benar-benar berada dalam krisis COVID-19, terutamanya untuk melihat kepada penurunan kes, pemulihan ekonomi dan sebagainya, dan juga sokongan daripada semua ahli parlimen, bukan sahaja 114 yang menyokongnya tetapi secara keseluruhannya harus inklusif, Datuk. Ya, sebab itulah saya begitu tertarik dan begitu menyokong penuh hasrat yang dizahirkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuanku Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Saya berharap Perdana Menteri meneliti hasrat yang telah disampaikan. Perlu ada suatu pasukan yang inklusif. Sama ada sesama itu dalam jumlah menteri maupun ada satu jawatankuasa atau majlis yang berupaya bekerjasama. Kerana kita lihat dalam kerangka yang ada, pastinya ketika Tan Sri Muhyiddin memimpin negara, beliau telah membuat terbaik dalam kerangka yang ada. Dan seperti mana Tuan jelaskan tadi, Datuk Seri Ismail Sabri berada dalam kerangka ini. Jadi itu menuntut perlunya ada pemikiran baru, pendekatan baru yang perlu mengukuhkan, mengupayakan kaedah-kaedah dan juga pendekatan-pendekatan. Justru Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri perlu melihat lebih jauh, lebih terbuka. Dan untuk merealisasikan hasrat tersebut, saya berharap ahli jumlah menteri dan juga ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri berilah sokongan tanpa syarat, kepercayaan kepada Perdana Menteri untuk memacu pentadbiran yang baru. Jika sekiranya perlu ada keperluan untuk bekerjasama dan apa jua bentuk sekalipun, saya berharap
parti-parti politik bukan saja bergantung kepada resolusi-resolusi yang telah ada sebelum ini, tapi menimbang sama hasrat diraja tadi. Kerana rakyat tidak lagi boleh bertahan dengan keadaan yang sedia ada. Mesti ada perubahan, mesti ada paradigma baru, mesti ada pendekatan baru, mesti ada semangat baru, harapan baru untuk diberikan kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Jika sekiranya sokongan itu diberi bersyarat dan berhadapan dengan budi kepercayaan sekali lagi, pastinya rakyat akan kecewa. Jadi pandangan saya, bolehlah mengambil kira saranan pembentukan Majlis Pemulihan Negara, jawatankuasa dan sebagainya yang boleh membantu Perdana Menteri dan Jumlah Menteri untuk mengarungi cabaran yang ada pada hari ini. Dan juga kata kuncinya adalah untuk ahli parlimen dan juga Dewan Rakyat itu bersolidariti, terutamanya untuk sama-sama mempamerkan keutamaan, komitmen yang tinggi dan juga perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Tetapi kadang-kadang perkara ini mungkin boleh terjadi sebaliknya. Bagaimana pengkhususan khas untuk kita letakkan kepada komitmen ini untuk pastikan bahawa ahli parlimen menyuarakan perkara dan juga pandangan dalam menyelesaikan isu dan juga permasalahan dan bukan lagi bertikam lidah untuk mencari kesalahan ataupun kesilapan kerajaan, pimpinan dan sebagainya dalam tempoh mungkin 18 bulan sebelum pilihan raya umum ke-15 dan sebagainya ini. Ya. Saya berpandangan medium untuk menyampaikan pandangan tidak sewajarnya dihadkan dalam parlimen. Perlu ada jawatankuasa di luar parlimen dalam penyertaan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat daripada pembangkang sama. Kita akan melihat sebagai satu pasukan dengan pengalaman yang ada di pihak pembangkang yang terdiri daripada tokoh besar seperti Tun Mahathir Mohamad dan juga tokoh-tokoh lain di luar kerajaan. Jadi saya melihat jika sekiranya Jumlah Menteri Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri mampu menarik sama penyertaan bukan saja daripada golongan profesional, pakar-pakar, tetapi penyertaan daripada pihak pembangkang, saya percaya dengan niat yang baik dan sokongan yang baik, dan sebenarnya yang saya ucapkan tadi, saya pohon kepada ahli Dewan Rakyat yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri supaya berilah sokongan tanpa syarat, berilah ruang kepada Perdana Menteri untuk membentuk Jumlah Menteri, untuk membentuk majlis-majlis, untuk membentuk jawatankuasa penasihat untuk meletakkan kepentingan kepada masyarakat. Dan juga Datuk, satu perkara untuk kita fahami dan juga kita lihat adalah ini adalah kepentingan untuk rakyat secara umumnya dan juga secara khususnya untuk kita melihat kepada majoriti yang kuat dan juga kukuh itu agak mustahil sebelum berlakunya pilihan raya umum ke-15. Tetapi pada saat dan juga keadaan ini seperti yang Datuk nyatakan tadi, bagaimana untuk kita mengelakkan kepada tuntutan ahli politik yang mungkin agak mustahil dan juga yang mungkin akan merumitkan kedudukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Ya, saya melihat kerajaan penyatuan, unity government adalah satu pilihan. Mungkin bukan semua orang bersetuju. Kan? Mungkin Perdana Menteri boleh menimbangkan tahap penyertaan. Tapi akhirnya kalau tiada pasukan, tiada jemaah menteri yang bersifat perpaduan, mungkin agak sukar kerana slim majority. Tapi jika sekiranya dapat dibuka kepada komposisi jemaah menteri yang mungkin dinamakan sebagai kerajaan perpaduan, insya-Allah saya rasa kerajaan lebih stabil, dari segi good governance lebih dapat ditingkatkan. Dan idea ini bukan idea baru. Dia pernah disuarakan oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Hadi Awang, Presiden PAS, lama dahulu. Dan pernah disuarakan oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad tentang kerajaan perpaduan ini, unity government. Jadi perkara ini bukanlah bertujuan boleh dikatakan menghakis sokongan ataupun
kita membataskan kerjasama kerana berbeza dari segi prinsip, tetapi keadaan ketika ini yang memerlukan satu jajaran kerjasama politik luar daripada kebiasaan. Dan perkara ini pernah disuara oleh pemimpin-pemimpin besar politik itu sendiri. Dan juga Datuk, untuk kita melihat kepada pembentukan kabinet, ini sesuatu yang menarik juga untuk kita lihat apabila seharian hari ini kita menjadi menimbulkan tanda tanya siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 yang akan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi selepas ini fasanya cukup berbeza apabila pembentukan kabinet ini ataupun menteri-menteri kanan, menteri-menteri yang lain adalah satu gabungan yang perlu kuat untuk kita lihat waktu ini. Bagaimana Datuk melihat kepada percaturan peletakan anggota-anggota kabinet di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Itulah yang saya bangkitkan. Asasnya, jika parti-parti yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri tidak meletakkan syarat, sokongan secara ikhlas, secara tulus, mementingkan satu pasukan yang kuat untuk bekerja, saya rasa itu asas perpaduan dan asas kerajaan ini boleh bertahan melepasi tempoh ujian undi kepercayaan. Tetapi jika ada pihak yang berebut nak jadi timbalan Perdana Menteri, berebut nak jawatan kanan yang penting, saya rasa pastinya kestabilan akan terancam. Dan seperti mana yang saya bincangkan tadi, pilihan untuk penyertaan pimpinan wakil parti pembangkang dalam kabinet mungkin boleh diberi pertimbangan yang sewajarnya supaya dengan sokongan yang ada di luar kerangka penyokong Datuk Seri Ismail Sabri ketika beliau disokong untuk menjadi Perdana Menteri, tidak ada ugutan, tidak ada tuntutan yang tidak menasabah daripada kalangan penyokong sedia ada. Kerana dengan ada kerjasama, kita akan dapat melihat satu pasukan yang lebih besar dari segi ruang sokongan itu. Dan juga Datuk, kalau kita tahu sekarang, saya percaya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai hala tuju yang perlu dilihat secara signifikan buat masa sekarang. Tetapi menurut Datuk, apa perkara fokus yang paling utama yang mungkin beliau bersama-sama dengan anggota kabinet perlu lakukan dalam kadar dan juga tindakan segera? Ya, saya rasa tumpuan pada hari ini ialah COVID. Bagaimana untuk mengatasi pendekatan yang sedia ada. Perdana Menteri harus meninjau pendekatan selain daripada yang telah dilaksanakan. Ataupun kembali kepada pendekatan yang awal dahulu. Total lockdown yang berperingkat mungkin selama 1 bulan dan menyediakan satu peruntukan. Sebagai contohnya, kalau diadakan lockdown dalam masa sebulan dan setiap keluarga diberikan jumlah sebagai contohnya RM6,000, baru melibatkan belanja sebanyak 6 bilion bagi sebulan lockdown. Sebab kita lihat virus yang berlaku ni, dia berantai, tidak putus. Jadi pendekatan yang telah dibuat beberapa bulan ini perlu disemak semula. Dan kalau perlu dibuat secara tegas lockdown perlu dibuat. Yang kedua, permintaan saya supaya kita sebagai orang Islam, biar kita nampak pergantungan kita pada Allah Taala. Walaupun kita ada SOP, tapi kerajaan kena menitik beratkan unsur tawakal kita kepada Allah. Jika sekiranya aktiviti agama tidak dapat dibuat terbuka di masjid, di surau dan sebagainya, tapi bagaimana kita nak menyatukan kekuatan orang Islam, pegangan agama kita di rumah masing-masing. Tapi melihatkan bahawa kekuatan kita sebagai orang Islam, kalau dikatakan doa itu senjata umat Islam, itu juga jangan kita tinggalkan. Jangan kita ketepikan oleh kerana kita melihat satu perkara itu mesti dalam bentuk saintifik.
Dan juga kalau bercakap berkaitan dengan pengalaman bermula daripada tahun 1995 ketika Datuk Seri Ismail Sabri berada perkhidmatannya dalam politik dan memegang 5 portfolio dalam kementerian sebagai menteri dan seterusnya dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini bukan perjalanan yang singkat, perjalanan panjang dengan pengalaman-pengalaman yang cukup berbeza. Bagaimana Datuk melihat kepada antara perkara-perkara dalam gabungan semua yang pernah Datuk Seri Ismail Sabri ini lakukan ataupun laksanakan mampu membawa kepada satu keadaan dan juga suasana Malaysia yang lebih baik selepas ini? Ya, saya melihat itu adalah satu aset kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana beliau telah menjawat sebagai menteri dalam pelbagai kementerian dan bukan itu saja dari sudut rakan kerjasama, bukan saja dalam kelompok yang ada pada hari ini tetapi kelompok yang ada di sebelah sana. Jadi inilah yang merupakan aset kepada Datuk Seri untuk melihat semula jajaran baru. Bagaimana dengan networking yang ada, dengan pengalaman yang ada, Datuk Seri sebagai Perdana Menteri mampu keluar daripada kerangka yang ada sebelum ini. Dan juga Datuk, berkaitan dengan personaliti, kepribadian bersih Datuk Seri Ismail Sabri, ini antara perkara-perkara yang mungkin meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dan ini pengkhususan untuk kita melihat kepada bagaimana pembawaan Datuk Seri Ismail Sabri ini dapat diterjemahkan dalam sokongan dan juga penjituan oleh ahli-ahli parlimen, tak kiralah daripada yang menyokongnya ataupun dari segi dari pembangkang khususnya. Ya, betul. Itu saya setuju. Dan itulah kita lihat potensi yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri kerana imej bersih beliau dan kita tak dengar ada syarat daripada mana-mana pihak untuk tidak bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi itu adalah aset untuk Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan kerjasama melepasi batasan kepartian yang boleh diterima oleh pimpinan parti-parti politik yang lain. Datuk, bagaimana pentingnya segala titah yang di-Pertuan Agong buat masa ini, apa yang kita baca dan juga yang kita ketahui berkaitan dengan solidariti, kesaksamaan dalam kalangan ahli politik, bagaimana untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan juga memenuhi aspirasi rakyat ketika COVID-19 ini dapat diserap ataupun dapat diambil maklum dengan sebaik-baiknya dalam tempoh yang rakyat memerlukan sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeza, sesuatu yang mungkin dapat melegakan sedikit ketika kes terus meningkat waktu ini. Ya, itu juga satu faktor yang penting. Kalau kita lihat, Datuk Seri Ismail Sabri mungkin dibatasi oleh ketetapan, oleh PAU, ya, dan ada pihak tertentu juga ada sekatan dia. Kali ini keluar daripada titah Seri Paduka Baginda keperluan untuk bekerjasama dalam satu pasukan. Jadi jika sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri ingin mengambil pendekatan sebegini, dia mempunyai excuse, mempunyai justifikasi untuk menjunjung titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi justrulah saya berpandangan pendekatan Datuk Seri Ismail Sabri perlu keluar daripada kelompok yang ada kerana yang di-Pertuan Agong telah menzahirkan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Pertuan Agong melihat di luar kerangka politik. Baginda tidak berpihak, baginda tidak berparti. Sebagai naib presiden dan juga Perdana Menteri yang mungkin terikat dengan sokongan yang ada, mungkin beliau merasa kekangan juga. Perlu berhati-hati. Tetapi beliau boleh menyandarkan pada hasrat diraja tadi untuk menyampaikan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat yang menyokong beliau untuk mengambil saranan, titah, cadangan daripada Seri Paduka Baginda untuk tempoh barangkali kalau tidak menghabisi masa hayat parlimen, barangkali untuk mengharungi satu tempoh sehingga kita mencapai herd immunity. Jadi itulah yang saya lihat
satu keadaan yang boleh digunakan oleh Perdana Menteri baru untuk kata orang menjalinkan suatu kerjasama politik walaupun di sana terdapat resolusi parti. Kerana saya percaya sebagai contohnya UMNO sekalipun apabila ada hasrat diraja dalam keadaan yang cukup khas, yang khusus, kita berhadapan dengan jumlah kes 20,000 kes, dan ketika keputusan itu dibuat POU yang tidak membenarkan kerjasama dengan orang tertentu, dengan parti tertentu, itu berlaku pada satu tempoh yang tidak seperti hari ini. Yang tidak menghadapi suasana kejatuhan seorang Perdana Menteri akibat undi kepercayaan. Jadi, saya percaya kan, kali ini seharusnya diberi pertimbangan kerana ini didahirkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Datuk, ini bila berlaku kemelut berkaitan dengan politik, apa yang dilakukan oleh ahli-ahli politik mengheret istana untuk campur tangan dan sebagainya, ini kadang-kadang ia memperlihatkan kepada masyarakat dan juga rakyat melihat kepada kerunsingan kemelut politik yang mungkin berlaku, dan kita tidak mahu selepas ini berlaku lagi dalam tempoh kita melihat kepada PRU ke-15. Bagaimana antara mekanisme dan juga jajaran yang terbaik untuk kita dan juga ahli politik faham bahawa situasi ini bukan lagi situasi untuk kuasa dan sebagainya, tetapi ia adalah satu situasi untuk memulihkan segala-galanya seperti apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, sebab itulah pertama kita kena ubah cara kita berfikir. Satu pihak akan pergi kepada istana untuk memohon solusi, pengaduan untuk campur tangan Seri Paduka Baginda. Ada pihak lain yang melihat ini seolah-olahnya satu campur tangan yang tidak sihat. Sedangkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama politik. Sistem pemerintahan itu berpaksi kepada pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selagi Yang di-Pertuan Agong tidak mencampuri urusan kepartian, Baginda memberi nasihat, urusan politik itu tidak salah. Kerana menjadi tanggungjawab kepada Baginda untuk menegakkan pemerintahan yang adil, keamanan dalam negeri. Jadi apabila situasi sekarang berlaku dan Seri Paduka Baginda melayani turutan permintaan dan sebagainya dan bersuara, kalau kita lihat mungkin ada orang tak selesa. Kenapa Seri Paduka Baginda menzahirkan kerjasama secara pasukan, yang kalah tidak kalah semua, yang menang tidak menang semua. Jadi walaupun ada yang memahami titah tuanku dari sudut berbeza, tapi dari sudut pandangan saya ialah keadaan yang boleh memenuhi, mencapai hasrat diraja tadi jika sekiranya Perdana Menteri mampu untuk menumbuhkan kerajaan berbentuk perpaduan ini. Tidak semestinya penyertaan ketua, wakil daripada pembangkang dan Jumlah Menteri. Dia boleh ada dalam jawatankuasa, dalam majlis penasihatan dan sebagainya. Tapi yang penting, dalam keadaan yang istimewa, perlu ada pendekatan istimewa. Dan untuk pilihan raya yang akan datang, amat penting sekali lah parti-parti politik mempunyai, kata orang, kewibawaan dan juga manifesto yang mampu merubah ataupun mampu menangani isu-isu yang akan datang selepas PRU nanti. Sebab dalam keadaan sekarang ni, dengan norma baru, dengan cabaran baru, dia tidak semestinya sama dengan sebelumnya. Jadi parti-parti politik perlu bersedia untuk menawarkan keadaan solusi yang lebih baik, lebih semasa. Dan juga Datuk, akhir sekali, apa yang Datuk harapkan dan juga apa yang Datuk inginkan untuk melihat kepada Malaysia yang lebih baik selepas ini? Setiap rakyat Malaysia, kita kena menghargai. Apabila berlaku keadaan macam ni, tiada pihak yang tahu semua. Tiada pihak yang perlu menang semua. Kita perlu menghargai kedudukan, peranan, fungsi institusi diraja.
kita perlu menghargai kemampuan kita dan kemampuan lawan kita yang akhirnya keutamaan kepada rakyat, kan? Masalah rakyat dari sudut ekonomi, dari sudut kesihatan perlu diberi keutamaan. Kerana tanggungjawab dan amanah itu akan disoal di akhirat nanti. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, Pakar Perlembagaan Universiti Malaysia Pahang UMP. Kita bercakap berkaitan dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Terima kasih Datuk.